Yang memegang faham bid'ah semuanya sesat, itu faham ekstrim yang membawa kepada perpecahan umat Nabi, mengganggu ketenteraman ibadah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya. Macam diperlih lah. Dan hadis banyak menyebut tentang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Nabi sebut, iyakum wa muhdatsatil umur. Kamu kena jauh benda yang diada-adakan. Dan ulama-ulama hadis memasukkan bab bid'ah ini dalam kitab-kitab ada. So kita kena terima dulu bid'ah tak boleh dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menonton ataupun ngaji bareng salah satu video, yang mana video ini sepertinya agak memancing emosional kita ya, memancing perasaan kita. Biasanya kadang kita ketika melihat video yang tidak biasa di otak kita itu biasanya agak merangsang itu teman-teman. Biasanya itu agak membuat kadang marah, kesel, pengennya itu pokoknya video ini saya kira akan membuat kita itu lebih semangat mungkin nontonnya ya. Dari tajuknya aja sudah agak agak memancing loh. Soalnya di sini tajuknya yaitu Dr. Maza, mufti yang mengelirukan umat. Mufti ini kan seseorang yang diberikan wewenang dalam berpendapat ya. Tapi mungkin pendapatnya itu mengelirukan umat ya teman-teman. Makanya di sini agaknya video ini akan memancing emosional kita, akan memancing semangat kita untuk menonton sampai selesai. Dan saya harap semua yang menonton video ini untuk menonton sampai selesai biar tidak gagal paham ya teman-teman. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan tidak setengah-tengah, bisa full dan bisa kita menyimpulkan mana yang benar, mana yang kurang tepat, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita ambil ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum dimulai jangan lupa buka mata, buka telinga dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Hak kita nak buat lah ni, itu cara bid'ah, bukan cara sunnah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Seperti Umar mengumpulkan orang waktu sembahyang tarawih, dilantik seorang imam. Itu bukti kata adanya bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dalalah. Bukan semua bid'ah itu sesat belaka. Kita menolak, jumhur ulama, majoriti para fuqaha menolak bahawa bid'ah itu semuanya sesat. Yang memegang faham bid'ah semuanya sesat, itu faham ekstrim yang membawa kepada perpecahan umat Nabi, mengganggu ketenteraman ibadah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya. Macam diperlih lah. Macam diperlih, mufti paksa imam-imam kena ikut dia. Mana imam yang tak nak ikut dia, semua dia nak pecat belaka. Dia kata saya tak pecat. Memang dia tak pecat. Sain surat pecat pengarah Jabatan Agama Islam Negeri. Cadang suruh pecat dia dalam syarat majlis. Cerdik. Kan 29 orang imam dalam senarai nak kena pecat. Sebab apa? Tak ikut tata cara panduan beribadat. Apa dia tata cara panduan beribadat? Mufti perlih buat bismillah tak boleh kuat, tak boleh zikir ramai-ramai, tak boleh doa ramai-ramai, kunut subuh jangan baca, yasin malam Jumaat jangan baca, talqin arwah jangan buat dan sebagainya. Benda-benda tu benda-benda wajib ke benda-benda khilaf? Khilaf. Orang tak puasa Ramadan kita tak ambil tindakan, orang tak puasa Isnin Khamis kita denda. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Tak betul, tadi dengar betul tadi. Orang tak puasa Isnin Khamis kita denda. Orang yang tak puasa Ramadan kita biar. Orang tak sembahyang Jumaat, orang tak sembahyang, yang tak tutup aurat, zina, campur gaul laki-laki perempuan di pantai Kuala Perlis tu penuh bersidai belakang-belakang hidup ni. Jantan betina tiap-tiap malam, yang tidak erti baca Quran, yang jahil Islam, tidak kenal Tuhan, berlambak-lambak lagi di Perlis tu.
Apa duk sibuk tu imam yang nak buat benda-benda khilaf ni? Nak bismillah pelan, nak bismillah kuat, bismillah lah. Nak bismillah dari kanan, dengar sampai ustaz, tak apa. Tak ada masalah apa. Betul tak? Ada dalil belakang. Tak boleh kita paksa benda-benda khilaf. Kalau benda tu muktamad disepakati oleh ulama, tak apalah. Tok imam itu saya nak pecah kerana dia sembahyang subuh 8 rakaat. Wajib tak kena pecah? Wajib kena pecah. Ini negara yang diperintah tidak mengikut Quran ni, sebesar-besar bid'ah. Betul tak betul? Oh, slow tak apa ni? Jangan takut. Ni negara kita Malaysia ni diperintah ikut Quran ke diperintah ikut apa? Negara kita demokrasi. Yang keduanya agama persekutuan adalah Islam. Yang ketiga raja berperlembagaan. Tiba-tiba tak perintah negara ikut Islam nak. Itu mengikut Al-Quranul Karim. Bid'ah tak bid'ah? Itulah sebesar-besar bid'ah. Kenapa tak tegur? Kenapa tidak nasihat? Kenapa tak cakap kepada khalayak umum? Nah, ini dipanggil bermuka-muka. Dipanggil apa? Bermuka-muka. Kalau betul nak perjuangkan kebenaran, sama atau sama rata. Kena cakap belakang. Qul haq walau kana murra. Berkata benarlah walaupun pahit. Walaupun pahit. Ini ganggu ketenangan orang nak buat ibadat. Ditanya dalam perjumpaan, macam mana ni kalau masjid bila mana imam tak nak ikut jamaah, orang kampung nak bismillah kuat, nak kunut subuh, nak wirid doa ramai-ramai. Macam mana kalau kami tak buat macam tu, tiba-tiba masjid kosong? Biar masjid kosong asalkan kita ikut sunnah. Betul ke tu? Tak tahu lah. Boleh fikir hari tu perlih. Hari tu tak hidup lama-lama, duduk seminggu 2 minggu kena keluar. Dan habis stres tu patah balik semula. Kan? Tak duduk semak kepala-kepala, patah balik semula. Biar sejuk, patah balik. Gitulah. Kalau duduk lama-lama tak boleh, yang gemuk boleh jadi kurus. Yang berselera makan boleh jadi kilang selera. Yang keenam, jenazah Nabi SAW dikebumikan di tempat baginda wafat. Hak kita duk buat lah ni, itu cara bid'ah. Bukan cara sunnah. Tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Seperti Umar mengumpulkan orang waktu sembahyang tarawih. Dilantik seorang imam. Itu bukti kata adanya bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dalalah. Bukan semua bid'ah itu sesat belaka. Kita menolak, jumhur ulama, majoriti para fuqaha menolak bahawa bid'ah itu semuanya sesat. Yang memegang faham bid'ah semuanya sesat, itu faham ekstrim. Yang membawa kepada perpecahan umat Nabi, mengganggu ketenteraman ibadah. Semua jangan baca Yasin malam Jumaat, jangan baca talqin arwah, jangan buat dan sebagainya. Benda-benda tu benda-benda wajib ke benda-benda khilaf? Khilaf. Orang tak puasa Ramadan kita tak ambil tindakan, orang tak puasa Isnin Khamis kita denda. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Tak betul. Dan dengar betul. Tak betul. Orang tak puasa Isnin Khamis kita denda. Orang yang tak puasa Ramadan kita biar. Orang tak sembahyang Jumaat, orang tak sembahyang, yang tak tutup aurat, ada umat Nabi SAW. Kan? Macam diperlih lah. Macam diperlih. Mufti paksa imam-imam kena ikut dia. Mana imam yang tak nak ikut dia, semua dia nak pecat belakang. Dia kata saya tak pecat. Memang dia tak pecat. Sign surat pecat Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri. Cadang suruh pecat dia dalam syarat majlis. Cerdik. Kan? 29 orang imam dalam senarai nak kena pecat. Sebab apa? Tak ikut tata cara panduan beribadat. Apa dia tata cara panduan beribadat? Mufti perlih buat. Bismillah tak boleh kuat. Tak boleh zikir ramai-ramai, tak boleh doa ramai-ramai. Kunut imam itu saya nak pecat kerana dia sembahyang subuh 8 rakaat. Wajib tak kena pecat? Wajib kena pecat. Ini negara yang diperintah tidak mengikut Quran ni, sebesar-besar bid'ah. Betul tak betul? Slow tak apa ni? Jangan takut. Ni negara kita Malaysia ni diperintah ikut Quran ke diperintah ikut apa?
Negara kita demokrasi. Yang keduanya, agama persekutuan adalah Islam. Yang ketiga, raja berperlembagaan. Tiba-tiba tak perintah negara ikut Islam nak. Itu mengikut Al-Quran. Zina, campur gaul laki-laki perempuan di pantai Kuala Perlis tu penuh bersidai belakang-belakang hidup ni. Jantan betina tiap-tiap malam, yang tidak erti baca Quran, yang jahil Islam, tidak kenal Tuhan, berlambak-lambak lagi di Perlis tu. Apa dia sibuk tu imam yang nak buat benda-benda khilaf ni? Nak bismillah pelan, nak bismillah kuat, bismillah lah. Nak bismillah dari kanya, dengar sampai ustaz, tak apa. Tak ada masalah apa. Betul tak? Ada dalil belakang. Tak boleh kita paksa benda-benda khilaf. Kalau benda tu muktamad disepakati oleh ulama, tak apalah. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Yuzaini Yahya ya teman-teman. Yang mana Ustaz tadi membahas tentang bid'ah ya, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang mana ada juga Ustaz menyinggung ya, bahwa ada salah satu Ustaz ataupun beberapa Ustaz yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu sesat dan lain sebagainya. Jangan dianggap seperti itu ya teman-teman. Ustadz juga menyinggung tentang orang yang kunut, orang yang tahlilan, dan juga beberapa hal yang Ustadz sebutkan tadi itu memang ada sih. Saya sendiri juga nonton Ustadz yang macam itu ya. Cuma di sini saya akan hadirkan satu video yang mungkin teman-teman perlu dilihat ya. Soalnya di sini ada video dari Dr. Maza ya teman-teman, yang mana di sini ada tajuk di video tersebut, adakah bid'ah hasanah dalam hukum Islam? Itu tajuknya. Lah kira-kira Dr. Maza ini menjawab bagaimana ataupun pandangan Ustadz tentang bid'ah hasanah itu seperti apa? Baru perlu kita tonton ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Don't go anywhere, stay here and check it out. Apakah soalan ni? Oh soalannya. Adakah bid'ah hasanah dalam hukum Islam? Kira-kira gimana? Pertama, tuan-tuan, ada dua perkara yang kita kena jelas. Bid'ah sesuatu yang ditolak oleh Islam. Wow. Itu kita kena terima. Ini satu hakikat. Kerana ada orang kata, oh bid'ah is okay. Tak boleh. Wow. Penolakan bid'ah itu ada dalam Quran dan ada dalam Quran dan ada dalam sunnah. An taqulu 'ala Allah. Kamu kata dengan menggunakan nama Allah. Dan hadis banyak menyebut tentang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Nabi sebut, iyakum wa muhdatsatil umur. Kamu kena jauh benda yang diada-adakan. Dan ulama-ulama hadis memasukkan bab bid'ah ini dalam kitab kita ada. So kita kena terima dulu bid'ah tak boleh dalam agama. Setelah kita terima peringkat ini, baru kita pergi peringkat kedua. Apa itu bid'ah? Jangan kita tolak premis yang awal ni. Kerana bererti kita tolak sebahagian besar hadis-hadis Nabi. Cuma kita nak bincang apa itu bid'ah. Adakah yang dikatakan bid'ah itu bid'ah? Adakah yang dikatakan bid'ah itu sebenarnya tidak bid'ah? Itu mungkin. Maka dalam perbahasan itu ada lagi golongan yang berpecah-pecah di kalangan orang Islam. Ada orang yang suka buat bid'ah. Dia tambah macam-macam dalam ibadah dan dia rasa okey, bid'ah tu boleh. Dan itu bercanggah dengan ajaran Islam. Saya nak ringkas. Ada orang pula yang kata sehingga yang tak bid'ah dibid'ahkan. Ini pun satu masalah. Ada orang membid'ahkan tangga mimbar lebih daripada 3. Ada orang membid'ahkan nasyid. Ada orang duk menasyid, dia kata ini bid'ah. Ya akhi, nasyid tak bid'ah ya akhi. Lagi orang menyanyi lagi pada zaman Nabi. Dia bernasyid.
Kalau dia kata disunatkan bernasyid pada malam Jumaat, itu boleh bid'ah lah. Tapi dia bernasyid ikut dia lah. Dia tengah hari ke petang, nasyid ni lagu lah, lagu dia nak nasyid. Ada orang bid'ahkan bank Islam kan? Jadi ada orang yang ada ifrat dan tafrid, ada yang cuai dan ada yang berlebih-lebihan. Kita mesti berada pada jalan yang pertengahan. Bid'ah berkaitan dengan ibadah khususiyah, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tak dapat dipaham melainkan memerlukan wahyu, kita tak boleh ada-adakan. Dalam daily life, kehidupan harian, seseorang boleh untuk buat berbagai inovasi. Nak buat masjid bulat, kira ni bid'ah masjid bulat. Tak. Masjid bulat ke 3 segi, 3 tingkat ke, masjid tak ada kubah ke, masjid warna-warni ke, agama tak pernah menentukan hal ini. Pakai skrin dalam masjid, bid'ah ke tak? Tak perlulah nak bid'ah benda macam tu. Ada orang bid'ahkan baju. Ini pakaian. Ada orang bid'ahkan makanan. Saya sebut selalu, saya dengar radio apa Indonesia bid'ahkan ketupat. Kerana ketupat ini berasal daripada apa mana dewa apalah. Dan kemudian tak patut ada ketupat hari raya kerana itu amalan khurafat, bid'ah dan seumpamanya. Kerana Nabi tak makan ketupat. Memanglah. Nabi suruh bergembira pada hari raya. Macam mana nak gembira? Mana boleh sama gembira orang Arab dengan gembira orang Melayu? Ya yaumul farah, hari gembira. Orang Melayu dia makan ketupat, dia gembira. Walaupun lepas tu dia masuk hospital kerana darah naik, tapi dia gembira. Pada zaman Nabi tak ada bagi duit. Ada orang kata bid'ah bagi duit, bid'ah dalam sampul lah apalah. Itu adalah cara orang gembira. Budak-budak datang, dulu dia datang orang miskin, orang tak banyak duit, datang Assalamualaikum, dia datang rumah kita, dia makan kuih. Saya tak tahu masih ada tradisi ini di Singapura tu mungkin tak. Sekarang budak-budak Assalamualaikum, tak nak makan, nak duit, dia kata. So kita bagi dia duit, dia happy. Kita bagi orang minum, ada cawan, dah cukup, tak perlu piring. Tapi kita letak piring nak mencantikkan hidangan. Jangan bid'ahkan piring. Kita bagi duit dalam sampul nak mencantikkan pemberian. Kita bagi hadiah kat orang. Nabi kata tahadu, tahabu. Bagi hadiah, nasib kamu sayang antara satu sama lain. Pergi beli gelas besar tu, pergi rumah pengantin, nah hadiah kau gelas. Tak ada. Kita balut dia, dia pun tak tahu apa. Surprise, nanti dia buka. Kotak besar, hadiah kecil. Tapi dia gembira. Kita tak kata membazir kau balut, kat mana pun dia nak buka. Tak. Itu adalah culture. Agama tak halang. Nabi SAW datang kepada kenduri orang Ansar, kenduri kahwin. Nabi tengok tak ada nyanyian. Nabi kata, tak ada nyanyian ke? Innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar sukakan nyanyian. Nyanyilah. Dia orang barangkali tengok, Nabi datang ni nyanyi-nyanyi apa pula? Nabi kata nyanyilah. Orang Ansar sukakan nyanyian. Pada hari raya, 2 orang gadis menyanyi dalam rumah Rasulullah. Abu Bakar kata, amizmarus syaitan fi baiti Rasulullah, dalam hadis Bukhari. Adakah suara syaitan dalam rumah Nabi SAW? Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, innahu yaumul 'aid. Biarlah wahai Abu Bakar, ini hari raya. Nabi tolerance dalam hal itu. Dia dah ada baginda sedang baring. Abu Bakar tengok tak sesuai, 2 gadis menyanyi dalam rumah Nabi. Tapi agama datang. Sebab itu Islam is the fastest religion yang berkembang dalam dunia ini. Salah satu sebabnya kerana Islam tidak against culture, tidak memerangi budaya.
tetapi ia menetapkan akidah dan menetapkan ibadah. Kita kena straight dalam masalah akidah, straight juga dalam ibadah, jangan ada bid'ah, tapi kita hendaklah luas dalam masalah muamalah kerana itu adalah ruang yang dibenarkan oleh agama. Itulah tadi ya jawaban dari Dr. Maza ya tentang pertanyaan adakah bid'ah hasanah dalam hukum Islam itu ya. Itulah jawaban yang sebagaimana teman-teman tadi dengarkan ya. Dan teman-teman silahkan komentar kira-kira dari jawaban Dr. Maza ini bagaimana teman-teman. Saya pengen tahu pandangan teman-teman khususnya yang dari Malaysia ataupun teman-teman yang dari Indonesia, yang dari Singapura juga. Silakan yang dari Brunei karena di sini ada yang nonton juga, yang dari Australia juga ada yang nonton video saya alhamdulillah. Silakan komentar di bawah ini kira-kira tanggapan teman-teman semua dari pernyataan ataupun jawaban Dr. Maza, terus dari Ustadz yang pertama tadi, kira-kira bagaimana. Saya mohon tanggapannya, kita diskusi di kolom komentar. Dan saya kira program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.